Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Penonton Malaysia hari ini kembali menemui anda di minggu yang baru, di bulan baru 3 April 2023 bersamaan dengan 12 Ramadan 1444 Hijrah. Mudah-mudahan hari ini perjalanan ataupun ibadah puasa kita baik-baik sahaja dan pastinya kita juga nak memastikan bulan Ramadan ini banyaklah amalan yang dapat kita lakukan demi untuk meningkatkan ganjaran pahala, insya-Allah. InsyaAllah. Hasnina Kasim dan Nazrama bertugas untuk anda pada pagi ini dan sukacita saya maklumkan kepada rakan tugas saya Rina, yang bulan ini kita puasa hanya 20 hari saja. Alhamdulillah. 20 hari? 20 hari saja. Ya, sebab bulan lepas kita dah puasa 10 hari. Oh, lupa. Awak kira macam tu. Terkejut pula saya. Terkejut. Mana boleh tiba-tiba terpendek kan. Jangan raya terkejut sudah. Saya tahu lepas kan. Itulah kita tak dapat nak jangkakan. Tapi kita harapkan agar kali ini kita dapat menyambutnya dengan penuh perancangan lah kan. Tak adalah terkejut sangat. Okey, baik. Kita tinggalkan dulu tentang raya ni. Sebab lagi 2 minggu baru saja nak menjejak minggu kedua. Tetapi apa yang kita nak bawakan hari ini sepanjang 1 jam sudah tentu perkongsian yang pastinya memberi manfaat untuk semua. Kita nak bercerita sekejap saja lagi berkenaan dengan lepasan SPM. Kabarnya mereka ini sentiasa dalam dilema. Betul. Tahun lepas pun juga situasi yang sama di mana lepasan SPM ini tengah memikirkan sama ada ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ataupun terus bekerja. Tapi untuk segmen kita kali ini mungkin khas untuk ibu dan bapa di luar sana yang mempunyai anak lepasan SPM. Apa dia nak buat sebelum dia sambung pelajar tu? Dia nak kerja. Rina pernah bekerja tak lepas SPM? Pernah tak? Saya tak pernah bekerja. Tak pernah bekerja ya? Tak pernah bekerja. Okey. Penat belajar, rehat dulu. Betul. Ada juga yang ibu bapa, kita kena simpan anak kita, anak dara lagi tu kan. Tapi untuk anak jantan macam saya, dah lepas 17 tahun, buat apa kat rumah ni? Buat apa kat rumah? Pergi kerja. Dan apa pekerjaan yang harus dicari semasa lepasan SPM tu juga amat penting untuk menyediakan jati diri kita untuk alam pekerjaan, insya-Allah. Okey, baik. Itu perbincangan sekejap sahaja lagi. Tetapi sebelum tu, kita nak kongsikanlah sedikit ramalan cuaca pagi ini. Bagaimana keadaannya di seluruh negara? Alhamdulillah, kalau kita tengok ke Alostar, alamak, ya hometown, hujan seperti di Petaling Jaya. Tapi setakat ini apa kita nampak tiada hujan yang turun. Setakat ini di Kota Baru tiada hujan dijangkakan. Di Kuantan hujan sampai ke malam dan juga di Senai Johor Bahru dan di Ipoh tiada hujan dijangkakan. Putrajaya ada hujan renyai-renyai sikit. Tapi nak bertanya kepada orang Kedah ni, katanya di Kedah ni sebenarnya ada fenomena yang panas yang melampau, betul ke tidak? Ini yang kita nak kongsikan sebenarnya. Saya berkesempatanlah pulang berbuka puasa bersama dengan keluarga hujung minggu yang lalu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan keadaan cuaca di Kedah boleh dikatakan memang agak panas. Kerana kebanyakan kawasan ni mengalami gelombang panas dengan suhu dijangka meningkat sehingga 37 darjah Celsius. Jadi Irina rasa tak macam 37 darjah Celsius? Panas sangat. Sampai tak ada selera lah nak buka puasa. Asyik nak minum je. Asyik nak minum sebab haus punya pasal. Tak apa. InsyaAllah. Ini semua dugaan Ramadan. Dugaan Ramadan dan dijangkakan hari ini hujan pula. Jadi kepada anda yang berada di Kedah sekarang ini, kalau ada hujan rahmat insyaAllah. Tapi apa yang tak rahmat untuk saya lah. Inilah dia. Ini bertambah panas ni. Ini kita panaskan situasi. Walaupun bulan Ramadan, saya tak sangka perasaan tamak haloba tu masih ada di kalangan kita. Bukan apa. Ini mungkin juga dalam kalangan mereka sebenarnya ambil kesempatan lah kan. Sebab kalau ikutkan bila ada promosi jualan yang saya kira memang sangat-sangat luar biasa lah. RM1. RM1 saja harga baju Melayu, siapa yang tak nak, Nas? Betul. Jadi inilah situasinya dalam keadaan 500 orang yang bersesak-sesak demi untuk mendapatkan pakaian raya yang murah. Bayangkan kalau sebuah keluarga tu ada anak yang ramai. Inilah kesempatannya. Itulah dia. Tapi dalam mengambil kesempatan untuk mendapat RM1 tu satu baju Melayu, tapi bila kita nampak perangai yang ditunjukkan tu, saya tahu murah RM1. Tapi untuk kita kiraikan kat sana juga, lepas tu ada berlaku kecurian pula. Kekecohan berlaku. RM1 pun mau curi. Jadi di sana mungkin kita harus refleksi akan macam mana keadaan kita bila kita pergi membeli belah, terutamanya kalau ada offer yang sangat-sangat lumayan. Jangan ambil kesempatan. Ini bulan Ramadan, takkanlah kita nak buat sikap ataupun kelakuan sebegitu kan. Jadi kena ingat-ingatkan. Baik, kita nak berganjak ke set kita ni sebab kita tengok tebaran akhbar yang ada dan pada hari Isnin ini satu berita yang sangat mustahak untuk kita kongsikan untuk anda semua. Hari ini, hari Isnin iaitu 3 hari bulan April merupakan hari pertama
mogok Doktor Malaysia bermula. Seperti yang tertera di utusan Malaysia. Jadi bakal jejas operasi 146 hospital awam dan 2,892 klinik kerajaan. Ya. Jadi apa kita dapat di sini? Lebih 8,000 doktor kontrak akan tidak hadir bertugas. Mereka tidak akan mogok, mereka tidak akan ke jalanan, pegang spanduk dan sebagainya. Mereka masih profesional dan mereka hanya tidak datang bertugas. Kenapa? Mereka menuntut kenaikan gaji pokok, perubahan kontrak ke jawatan tetap dan juga perkhidmatan wajib bagi pegawai perubatan kepada 3 tahun. Itulah di antara list atau demands mereka. Ya. Ini pula saya nak kongsikan di harian Metro sedikitlah tentang kenangan berbuka. Saya percaya ada pelbagai cara sebenarnya kita nak buka puasa selain daripada di rumah, di restoran ataupun di hotel. Ini sesuatu yang istimewa. Berbuka puasa beramai-ramai ya di tempat terbuka seperti di Padang dan sebagainya yang pastinya menggamit suasana memori yang cukup indah. Setahun sekali je tau. Setahun sekali saja. Jadi ambillah peluang ini, terutamanya kalau cuaca tengah bad, sini tak hujan dan sebagainya. Inilah yang paling afdal. Okey, kalau kita cerita pasal afdal, kali ini kita cerita tentang inspirasi di pagi hari ya. Okey, kita nak bawakan terus ni tempat saya lah ni di Sungai Petani Kedah. Itu dia. Ni kisah Kak Pah yang sememangnya orangnya mempunyai hati yang cukup murni, mewakafkan sebuah rumah untuk dijadikan rumah warga emas. Perkongsiannya bersama dengan Asri. Silakan. Melunaskan antara tugas, tanggungjawab sesama manusia dan saham akhiratnya. Daripada sebuah hasrat ingin membela nasib insan yang diduga Tuhan, niat suci itu menjadi kenyataan tatkala ikhlas menghulurkan bantuan, tenaga dan harta. Natipah Abu, 50 tahun, mesra dengan gelaran Kak Pah, membangunkan rumah anak yatim jariah kasih sejak 2 tahun lalu. Di Sungai Petani Kedah, Kak Pah menghimpunkan 11 orang penghuni perempuan yang mempunyai latar cerita yang berbeza. Istimewanya, kediaman ini dibina atas keikhlasan pemberi yang sudi menghadiahkan rumahnya untuk tujuan bermanfaat. Asalnya rumah ni rumah kosong yang terbiak lah. Jadi tuan dia kata kat Kak Pah, ambillah rumah ni, buatlah apa saja yang mendatangkan faedah lah kan. Jadi Kak Pah rasa Kak Pah nak buat apa kan, masa tu rumah ni besar kan. Lepas tu juga Kak Pah fikir sebab Kak Pah dah lama terlibat dalam anak yatim ni kan. Sebelum ni Kak Pah terlibat dalam membantu pengurusan rumah anak yatim lelaki lah kan, di Sungai Petani juga. Jadi dari situlah timbulnya idea untuk menyediakan tempat jagaan untuk anak yatim perempuan juga. Sebab di Sungai Petani ni Kak Pah rasa tak ada lagi lah kan. 7 tahun melibatkan diri dalam aktiviti amal dan khidmat masyarakat, Kak Pah tidak kekok menguruskan anak-anak ini, apatah lagi kesemuanya perempuan. Mengambil kira keperluan yang harus dipenuhi, sama seperti insan lain, amanah Tuhan ini dijaga dengan baik. Apa sahaja yang dimakannya, itulah juadah anak-anak ini. Apa sahaja yang dipakainya, sama juga buat mereka. Jumlah untuk bangunkan tu tak banyak sebab rumah kita free kan. Cuma nak running dia tu. Nak running dia tu Kak Pah mesti ada lebih kurang 7-8 ribu sebulan. 7-8 ribu sebulan termasuklah gaji staf. Kan, masuk gaji staf. Kan, tu pun ada sumbangan daripada penyumbang yang tajam, bil elektrik kan, bil air kan. Jadi barang dapur setengahnya kan. Jadi tu sumbangan barang dapur juga tu yang macam meringankan lah. Tapi kita tahulah bila budak perempuan ni keperluan jasmani dan rohani mereka pun banyak jugalah, contoh macam pad apa semua kan. Lepas tu penjagaan diri macam roll-on, lepas tu kawan-kawan pakai apa, cuci muka mereka pun nak pakai kan. Jadi benda-benda tu semua Kak Pah tanggung. Hanya ilmu sahaja yang mampu mengubah nasib mereka. Di rumah ini, setiap minggu akan didatangi guru untuk mengajar kelas tambahan pada waktu petang. Segala kos ditanggung oleh Kak Pah dan juga insan di belakangnya yang turut menghulurkan sumbangan. Di samping itu, Kak Pah turut mengusahakan kedai barangan baharu dan terpakai
untuk menampung perbelanjaan. Kak Poh nak bagi yang terbaik kat mereka. Kak Poh tak harap mereka nak balas budi Kak Poh. Kak Poh nak mereka berjaya, mereka boleh berdikari. Sebab Kak Poh takut nanti kalau Kak Poh tak ada, siapa nak? Memang Allah ada. Tapi siapa nak tanggung mereka kan? Jadi Kak Poh, lagi Kak Poh ada, Kak Poh nak bina masa depan mereka sebaik mungkin lah. Nak bagi mereka ada kerja, bagi mereka kehidupan yang baik lah macam tu. Kan? Supaya bila mereka besar, mereka boleh melangkah tengok dunia luar tanpa sebarang masalah. Ibarat darah daging sendiri, kemesraan Kak Pah bersama anak yatim ini seperti dipupuk sejak lahir, ditatang bagaikan minyak yang penuh. Manakan tidak, kasih sayang itu dibahagi sama rata. Bahkan ada dalam kalangan anak yatim ini mahu berada di sampingnya setiap masa. Kalau di kalangan anak-anak ni Kak Poh dipanggil mak lah. Kan? Kak Poh memang anggap mereka macam anak, dan kalau kita tak panggil mak nanti pernah dulu-dulu lah kan. Kalau bila kita pergi kedai, bila tiba-tiba dia panggil kita aunty ke makcik ke, Cina kata, oh ingat anak you. Kan? Dia kesian kat mereka, rasa rendah diri tu ada. Kan? Kan? Jadi bila panggil mak tu, senang. Kan? Sempena kedatangan bulan mulia ini, Kak Pah turut membawa anak-anaknya ke bazar Ramadan. Kadang-kadang ada sahaja selera yang diidamkan, namun sebagai ibu, Kak Pah menuruti apa sahaja kemahuan selagi mampu. Nak apa? Tak, Fahana dia nak ayam. Nak ayam apa? Ayam golek. Ayam golek kat mana? Mana? Tu? Mana? Macam? Oh, Kak Poh selalu spend masa bersama. Kak Poh, benda ni kadang-kadang Kak Poh tak kongsi di mana-mana lah antara Kak Poh dengan mereka. Kak Poh akan makan di sini, semayang di sini, tidur dengan mereka sekali-sekala kan. Sangat penting untuk Kak Poh keluar dengan mereka, tidur memalam dengan mereka kan. Dengar apa masalah mereka, sebab tu bila keluar mereka, Kak Poh sendiri yang akan drive. Drive kadang-kadang Kak Poh ambil masa tanpa orang lain, Kak Poh akan pergi dengan mereka drive. Kak Poh akan tanya, okey tak? Macam mana, ada masalah tak? Sebab Kak Poh takut kalau depan staff, maka depan ni mereka tak cerita kan. Menjelang waktu berbuka puasa, rumah ini dikunjungi sekumpulan warga emas lelaki dari rumah kasih ayah yang juga di bawah pengurusan Kak Pah. Terharu saat melihat keadaan mereka yang kemas dan rapi. Dari situ dapat dilihat betapa prihatinnya insan seperti Kak Pah yang turut membela nasib mereka yang memerlukan tanpa mengira usia. Kisah ini bukan lagi seperti khidmat masyarakat yang lain, lebih kepada mengikat tali persaudaraan, mencari damai berkeluarga. Bagi Natifah, melihat anak-anaknya bahagia, ibarat lunas sudah tanggungjawabnya. Harta boleh dicari, kasih sayang itu yang tiada galang nilainya. Yang diduga Tuhan, sebegitu ujiannya dirasakan. Namun dalam melihat dugaan mereka, tanpa sedar, kita juga diuji. Takkanlah Kak Poh tak rasa lagi nak berhenti lah. Melainkan kalau Kak Poh pejam mata, Allah alam. Itulah dia naluri seorang wanita yang ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak ini dan juga kepada warga emas. InsyaAllah barakah untuk Kak Pah kita dari Sungai Petani 50 tahun dan terus menabur bakti. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Betul, untuk terus memberi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baiklah, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, kita akan bersama seorang insan untuk saya yang amat istimewa memberikan bakti untuk satu rancangan yang memberikan kita kesedaran terutama di bulan Ramadan ini. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dia mesti ada. Ya ke? Apa program dia? Okey, kita nantikan selepas ini di MSI. Saya tak fix satu decision. Bagi saya belajar tu mindset. Belajar tu kena buat hari-hari. Kita tak kisah kita belajar apa-apa. Kadang kita belajar tanpa sedar. So, bagi saya kerja pula untuk saya ambil duit, untuk saya dapatkan duit, tapi saya kena tahu yang saya di bawah tanggungan ibu bapa. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Tapi kalau menurut saya akan sambung pembelajaran
Sebab kerja ni kita boleh cari bila-bila masa saja. Lepas tu lagi satu, kerja ni kita akan dapat kerja yang bagus lagi kita ada nama, kita ada ilmu tentang kerja tertentu yang kita nak masuk. Sebagai lepasan SPM sendiri, saya memilih untuk menyambung pelajaran. Hal ini kerana untuk saya berjaya dalam dunia yang serba macam ini, saya perlulah memiliki ilmu dan kepakaran yang tinggi. Hal ini kerana saya boleh menggunakan ilmu dan kemahiran yang saya miliki dalam kehidupan harian saya. Pada pendapat saya lebih prefer untuk sambung belajar. Hal ini disebabkan saya mahu mencapai cita-cita saya. Lagi satu, kalau kita bekerja pun time-time lepas SPM tak banyak peluang pekerjaan yang kita ada. Sebab kan kebanyakan pekerjaan pada masa kini at least kena ada diploma. So kalau kita diploma pun tak ada, lagi susah kita nak apply kerja. Sebab itulah Pada pendapat saya lah, saya nak sambung belajar lah. Sebab yelah muda lagi, kurang lagi ilmu pengetahuan saya. Kalau saya ni, saya minat dalam bidang kimpalan tau. Sebab tu saya nak lebih tahu, lebih mendalam lah dalam bidang kimpalan tu. Doakan result SPM saya yang terbaik lah. Okey, itu dia tadi pandangan daripada murid-murid lepasan SPM. Apakah hala tuju mereka, nak bekerja ataupun nak menyambung pengajian? Tidak ada benar ataupun salah. Kedua-dua jawapan ini sama sekali boleh diaplikasikan untuk mereka. Kalau nak bekerja, anda kena tahu apakah kemahirannya. Kalau nak belajar, apa pula kursus yang sesuai dengan keputusan anda. Tapi apa yang bernas di sini, kalau kita kongsikan statistiknya, lebih daripada 72% daripada lepasan SPM tidak mahu sambung belajar. Sesuatu yang membimbangkan, terutamanya bila kita lihat aspirasi negara untuk melangkah jauh ke depan dengan aspirasi ke ekonomi dan sebagainya. Dan juga cabaran-cabaran baru kita dengan kecerdasan buatan, dengan pekerjaan yang baru, dengan teknologi. Ya Allah, cukup pandai ke anak-anak kita sekarang ni. Jadi insya-Allah kita bersama dengan Peruni Kerjaya dan pelatih profesional Nurul Atikah Nur Halim untuk kita mencerahkan sikit keadaan di sini. Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah jemput hari ini. Terima kasih bersama kami hari ini. Satu topik yang bernas. Betul. Silakan. Kalau kita lihat, ini dilema yang berlaku saban tahun. Setiap kali lepasan SPM dah selesai menduduki peperiksaan, inilah persoalan yang timbul bukan sahaja dalam kalangan pelajar itu sendiri, ibu bapa. Tetapi kita melihat daripada dua sudut seperti yang saya katakan tadi, tidak ada salah ataupun benar. Kedua-duanya kita lihat ada kelebihannya. Bagaimana mungkin kalau dilihat dari segi trend, bak kata Nas tadi, bermula 2019, trendnya semakin meningkat, ramai yang memilih untuk bekerja. Adakah ini situasi yang perlu dirisaukan ataupun sebenarnya ada peluang untuk mereka? Okey, saya lebih suka untuk jawab soalan Rina tadi tu dengan statistik kan. Tadi bila kata nak sebut 2019 sebenarnya telah dikeluarkan statistik, lebih daripada 72% pelajar SPM tak nak sambung belajar. Dek kerana apa? Sebabnya kita ada orang kata awareness yang lebih sikit, kesedaran yang lebih sikit, yang mana bila lepasan SPM dengan tiada kepakaran ataupun dari sijil-sijil yang tertentu, mereka boleh melakukan kerja-kerja seperti rider, seperti gig ekonomi. Dan waktu ketiga itu memang kita galakkan pun kan, kita ada billboard yang besar yang mana kita menggalakkan bukan hanya ada satu kerja satu masa, tapi kita boleh buat multitasking. But on the other way round is actually sebenarnya kita patut risau kalau nak menjawab soalan ini. Sebab apa? Sebab ada beberapa lecturer ataupun profesor di universiti pun memandang bahawa 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, akan ada kekurangan tenaga kerja profesional, yang mana waktu ketika lepasan SPM ni lah sepatutnya mereka asah kan, asas bakat, asas kemahiran, kita nak sambung untuk lepasan SPM ni. So jadi itulah. Dan untuk kami berdua yang berdiskusi sebelum inilah, sebenarnya ada banyak peluang untuk anak-anak muda kita. Bukan setakat kalau dulu-dulu kalau nak berjaya kena jadi doktor, kena jadi accountant, kena jadi jurutera. Tapi sekarang ni terutamanya dengan peluang yang disediakan dengan aliran TVET. Boleh Puan ulaskan sikit? Okey, ini kita memandang sebenarnya TVET ni bukan lagi baru.
sebenarnya dah lama dah Vocational, dari vocational ni sebenarnya dah lama sangat dekat negara kita sendiri, cuma dia macam seolah-olah tidak popular. Yang popularnya tadi yang macam Nas sebut tu lah, yang kita panggil sebagai occupation, yang kita panggil conventional occupation, which is kalau misal kata orang tu menjawab jawatan profesional seperti peguam, jurutera, doktor, baru dikonsider sebagai berjaya. Tetapi sebenarnya bidang kemahiran yang tadi tu selepas SPM, sebenarnya ada satu lagi bidang ataupun aliran yang kurang dipandang. Tetapi sebenarnya peluang kebolehpasaran ataupun graduan untuk yang lepasan kemahiran ni lebih tinggi berbanding daripada yang lepasan yang sains ni kan. Sebab apa? Mereka disediakan dari sudut kemahiran yang mana bakal majikan ataupun syarikat-syarikat sebenarnya memandang mereka yang penuh dengan kemahiran ini. Sebab apa? Sebab dekat dalam TVET itu sendiri pun ada 3 cabang yang salah satu daripadanya mereka ada libatkan terus pelajar itu dengan industri. So, jadi dia memang betul-betul sediakan pelajar ataupun graduan yang lepasan TVET ni dengan kemahiran ataupun skill. Dan sedia untuk bila mereka masuk ke dalam workforce terus dapat bekerja ya. Betul. Okey, kita juga nak tumpukan perhatian bagi lepasan SPM ni dalam tempoh waktu sebelum dapat keputusan. Kebanyakan puan sendiri ada pengalaman, Nas ada pengalaman bekerja sementara menunggu keputusan. Kadang-kadang situasi ini juga boleh mencetuskan rasa keselesaan kepada mereka. Mereka tahu waktu ini apa kemahirannya, jadi mereka membuat keputusan nak terus bekerja dengan kemahiran yang ada. Bagaimana pula dengan situasi ini, puan? Okey, saya memandang situasi ini di mana sepatutnya selepas habis SPM atau saya sendiri sebenarnya lepas PMR dah start kerja. Lepas PMR dah pernah bekerja dekat kedai photostat, kedai pusat tuition, kedai photostat kan. So waktu itu sebenarnya kita faham ataupun kemahiran seperti interpersonal skill. Contohnya communication skill, team player dekat dalam company itu sangat-sangat penting. So jadi waktu lepasan SPM sama lagi kerja, tapi dengan sebenarnya mindset bahawa kita nak kuatkan jati diri. Betul tak? Kita nak ada daya tahan yang tinggi. Resilience kan. So jadi kita dah tahu dah sebenarnya dengan bakal majikan ni how to conduct ourselves, how to be around our team member, colleague dan sebagainya. So betul tadi bila Nas sebut kata kita bina jati diri waktu ketika ini, dan dengan mindset kita bina jati diri untuk kita sediakan diri kita kepada masa akan datang. So kita akan lebih nampak cabang-cabang sebenarnya, wow, dunia kerjaya ini sangat luas. Yes, betul. Kita dah rasa duit sendiri pegang. Waktu zaman saya dulu kerja, dibayar per jam RM1.80. RM1.80 kan. Kerja tetap kerja. Sampai ayah kata dia ni memang tak kenal rumah, kita tak balik rumah kan. So jadi waktu tu merasa manisnya pegang duit sendiri. Tapi dengan mindset kalau aku dapat lebih lagi apa pula lagi rasanya macam tu kan. Pengalaman je berbeza juga kalau ada mereka di luar sana, kalau nak ingat balik macam mana pengalaman kerja mereka lepas SPM tu. Ia juga peluang untuk kita kenali diri kita sebenarnya. Apakah kekuatan kita, apakah kelemahan kita. Jadi untuk adik Aris Iskandar yang berusia 18 tahun yang juga mengambil keputusan untuk belajar tapi juga ingin bekerja, banyak aktiviti juga boleh dilakukan dan dimanfaatkan. Jadi mungkin iktibar untuk ibu dan bapa di luar sana yang mungkin sudah buntu anak saya nak buat apa lepas SPM ni. Kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Menuntut ilmu biar sampai ke negara China, pepatah yang sering digunakan dalam masyarakat kita untuk terus menuntut ilmu tanpa mengukur usia dan pengetahuan yang ingin dipelajari. Suatu ketika dahulu, peluang untuk menjejakkan kaki ke universiti ialah impian dan pencapaian yang besar setelah berhempas pulas melalui pelbagai peperiksaan. Perubahan masa dan teknologi, kini sebaliknya yang berlaku. Ramai dalam kalangan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, seakan-akan tidak berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia baru-baru ini, lebih 72% lepasan SPM daripada keseluruhan lebih 560,000 calon tidak mahu menyambung pengajian mereka. Selain dibebani dengan yuran pengajian, faktor ekonomi yang kritikal dan kos sara hidup yang tinggi juga menyebabkan golongan ini cenderung untuk bekerja dan memiliki wang sendiri. Namun berbeza pandangan bagi setiap pelajar. Aris Iskandar Idris, 18 tahun, memilih untuk menyambung pelajarannya ke mana-mana institusi pengajian tinggi sejurus mendapat keputusan SPM pada bulan Jun nanti.
Pada pandangan saya, kalau sambung belajar, akan banyak benda lah yang kita akan discover. And at the same time, kalau belajar kat uni juga, kita akan jumpa ramai-ramai orang baru kan. So nanti ramai kita kenal, diorang akan share masing-masing punya idea ke, diorang punya experience, pengalaman ke. So dari situ saya rasa saya boleh lagi matang dan lagi experience lah dekat benda-benda yang akan saya di-expose nanti. Walaupun dia memilih untuk menyambung pelajaran, namun bekas pelajar sekolah menengah Seksyen 7, Shah Alam ini juga mengambil peluang untuk melakukan kerja sambilan dengan menjalankan perniagaan secara atas talian sementara menunggu keputusan SPM. Actually, pilih kerja sebenarnya antara duit tu satu faktor lah. But actually at the same time nak experience banyak lagi. Dan kalau sebab sebelum ni pun banyak sekolah je kan, tak buat apa. So kalau kerja maybe dapat knowledge yang tak ada dalam sekolah. So kalau lagi banyak explore, lagi banyaklah minat yang kita mungkin tahu yang kita minat. Tapi Aris juga tidak melepaskan peluang untuk mengisi masa lapangnya sepanjang tempoh itu dengan pelbagai aktiviti yang diminati. Antara aktiviti saya buat, antaranya tengok YouTube sebab boleh saya nak tambah knowledge lah dekat situ untuk bisnes. Secondly, saya buat main piano untuk for fun lah sebab bosan kan, so jadi hobi saya lah. Dan yang third one, saya ada driving class untuk buat lesen. Bagi Ibu Aris, Azlina Idris, 47 tahun, dia menggalakkan anak ketiganya untuk menyambung pelajaran namun tidak menghalang Aris bekerja sambilan demi mencari pengalaman selain berdepan dengan situasi sebenar dunia pekerjaan kelak. So saya menggalakkan Aris melakukan perkara-perkara yang berfaedah seperti belajar memandu, explore perkara-perkara yang related to hidup. Contohnya cuba mohon kerja daripada luar dan mendapatkan pengalaman. Dan pada masa yang sama saya menggalakkan juga dia membuat sesuatu aktiviti yang related to entrepreneur, keusahawanan, sebab kita lihat sekarang ini kebanyakan pelajar-pelajar ataupun kebanyakan masyarakat memfokuskan kepada keusahawanan. Menurut bapanya pula, Idris Taid, 52 tahun, sebagai seorang tenaga pengajar di salah sebuah IPT tempatan, dia kurang bersetuju jika pelajar lepasan SPM tidak berminat untuk menyambung pelajaran mereka dan memilih untuk bekerja hanya disebabkan wang ringgit. Macam blok lain, blok ni lebih kepada nasihat saya beginilah, maksud dia duit ni bukan segala-galanya kan. Kalau kita nak cepat kejar duit pun kita akan dapat. Dan insya-Allah lah dengan izin Allah akan dapat. Tetapi yang penting adalah ilmu kan. Kalau kita kejar sangat perkara duit, lepas tu kita pun tak tahu bagaimana nak menghadapi situasi sebenar dekat luar dan kita tak ada ilmu, maka kita akan mudah terpengaruh, kadang mudah kena scam ke kan, ataupun terlalu cepat sangat nak cepat kaya kan. Kita pula jadi yang scam orang. So kan. Jadi ilmu tu penting. Maknanya bukan hanya ilmu dari segi apa yang kita nak dalam kerjaya, tetapi ilmu dalam kehidupan. Jadi belajar tu bagi saya tak berhentilah. Even after university pun sepatutnya terus sambung belajar kan, sampai kita ke liang lahat kan. Setiap ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak mereka. Jangan sia-siakan peluang yang ada kerana setiap keputusan pasti ada kebaikan. Tidak salah untuk bekerja, namun perlu seimbang dengan ilmu pengetahuan sebagai jambatan kehidupan. Tepuk dada, tanya selera. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan bagaimana adik Aris ni sendiri memang dah ada niat untuk sambung belajar tapi dalam masa yang sama menanti keputusan tu sempat buat bisnes online. Berwawasan. Jadi kita nak tanya kepada Puan Nurul lah. Masa time kita berdua lah. Yeah. Mana ada semua ni atas talian nak berniaga. Kalau tak dah lama kita berniaga. Itulah dia, dah lama kita kaya raya begitu. Jadi pendapat Puan Nurul, terutamanya bila kita nasihatkan ibu bapa luar sana dia tengok anak dia asyik-asyik swipe, kalau aku like, kalau aku tak like aku swipe dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya mereka tengah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Pendapat Puan?
Okey, memang betul sebab perbezaan dari sudut kita punya exposure lah sebenarnya. Zaman dulu kita tak ada those media sosial, tapi zaman sekarang sebenarnya terlalu banyak platform dekat luar sana yang boleh digunakan sebaik mungkin untuk kita tambah nilai dekat diri sendiri. Walaupun waktu sela-sela masa yang contoh lepasan SPM ni sementara nak tunggu result pun boleh tambah nilai diri. Kita ada platform seperti kita panggil online platform learning. Kita dekat Google sendiri pun memang ada dan mereka sendiri sebenarnya keluarkan sertifikat. Dan sertifikat tu kalau kita masukkan dalam resume untuk kita minta mohon kerja dan sebagainya, ia boleh jadi satu value added. Betul. Selain daripada tu Google, kita ada Udemy, kita ada Coursera, kita ada kat Malaysia sendiri pun kita ada e-latih yang mana online platform. Kita punya rakyat Malaysia boleh tambah nilai kepada diri sendiri. Maksud kata saya setuju bila tadi pendapat bapa kepada adik-adik tu tadi tu, dia kata memang betul. Kita sebenarnya yang tak naknya adalah jangan ada berhenti niat untuk berhenti belajar. Kan? Jangan berhenti untuk orang kata ada rasa untuk tambah baik diri sendiri. Walaupun contoh kalau let's say lepasan SPM dengan keadaan kita tengok result, kita tengok minat, kemahiran apa yang kita nak pergi lebih jauh lagi dan kita pergi usulkan kepada laluan yang betul, channel yang tepat dengan kemahiran yang kita miliki. Kenal pasti orang kata kebolehan diri sendiri, minat kat mana macam tu. Tepat sekali. Kita bukan saja kena lihat dari segi kemampuan murid-murid itu sendiri, bukan saja galakkan dalam kalangan ibu bapa, tetapi peranan kerajaan khususnya. Perlu kalau kita lihat bagi mereka yang cenderung dengan ada kemahiran ni, perlu ada banyak mungkin kursus jangka pendek. Betul, sekarang memang dah ada dah sebenarnya. Dekat bahagian TVET tu sendiri memang ada kursus jangka pendek dan kursus jangka masa panjang. Yang mana mereka menyediakan sijil, kita ada diploma, kita ada kursus dalam talian. Tapi yang kalau memang ambil dekat pusat latihan kemahiran yang memang profesional, dia memang akan ada sela masa yang tertentu, setahun, 2 tahun. Untuk yang memang lepasan SPM, kalau kita tengok ada parents yang beritahu kepada Career Cube, dia beritahu, oh puan, kalau misalnya kata lepas SPM anak saya tak minat nak sambung belajar, pergi kepada mana? Nak jadi MUA, makeup artist, masuk dekat bahagian kemahiran. Kalau nak jadi ahli jurukimpal tadi kita tengok betul kan, kat situ dah disediakan. Even contoh macam dalam critical list yang dikeluarkan oleh Talent Corp, ada banyak sebenarnya senarai pekerjaan yang dah kritikal sekarang ni. Kat situ sebenarnya kita boleh kembangkan lagi, beritahu, war-warkan. Macam contoh dekat kita gunakan media sekarang di televisyen, media sosial sendiri, kita kena war-warkan bahawasanya adanya ruang-ruang peluang ini. Baiklah Puan Nurul, untuk kita gulungkan diskusi kita pada pagi ini kan. Bekerja atau tidak? Sambung belajar. Sambung belajar. Mana satu yang lebih afdal? Okey. Saya akan memandang bahawa kalau anda lepasan SPM, jangan berhenti belajar. Tetapi kalau let's say contoh kata bukanlah maksud kata lepas habis SPM tu kena sambung belajar tu kita pandang kat universiti je. Tidak, sebenarnya kita ada laluan yang selain daripada aliran akademik lah. Kita ada aliran kemahiran. Walau apa pun juga yang kita ceburi, bidang apa pun yang kita nak ceburi, saya percaya Nas dengan Rina sendiri pun kita akan sentiasa upgrade diri sendiri untuk stay relevant. Kita kena naik taraf diri pada setiap masa. Jadi harap-harap untuk ibu bapa di luar sana, kita kena ajar anak-anak kita macam mana cara untuk belajar. Kita belajar cara untuk belajar. Dari kecil sampai besar, insya-Allah kalau kita terapkan dalam sanubari sampai besar, mereka akan terus mencari ilmu yang baru ya. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Puan Nurul Atikah Nur Halim, Perunding Kerjaya dan pelatih profesional kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, kita nak berehat sekali lagi, sekembalinya nanti kita nak bersama dengan rakan tugas kita lah. Tapi hari ini dia jadi tetamu. Kita ikut jejak beliau bulan Ramadan ini. Semuanya selepas ini. Ikutilah perkembangan atau perjalanan Tuan Fitri Yahya dalam Jejak Rasul. Dan ini musim yang kalau mula 1995, saya ingat lagi dengan Abang Nizam Muhammad. 1995, hampir 30 tahun berada di kaca TV kita, Jejak Rasul. Ya, dan kita terus nak bawakan berkenaan dengan ulama pewaris Rasul 3. Ini dia pengemudinya dan juga penerbitnya, Fitri Yahya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tapi bayangkanlah ya, kalau keadaan sedar dan waras sekalipun mereka mampu mengganas dengan menggila, ini kan pula jika Arab berada di tangan mereka. Alamak. Banyak yang musnah. Banyak yang musnah ya. Okey, bila
menyentuh tentang ulama pewaris Rasul 3 ini. Apakah mungkin kelainan yang dibawakan untuk kali ini, Fetri? Ialah ketika peringkat awal, kan ada banyak fasa Islam di Tanah Melayu ni. Peringkat awal saya cuba membawa, contohnya macam Kedah. Nama asalnya Kedah Tua. sebelum dulu Garam, Kataha. Namun ketika Syekh Abdullah Al-Kumari dari Yaman datang sebagai seorang sahabatnya, ditukar nama kepada Kedah Darul Aman. Jadi Sultan pun telah pun diislamkan. Maharaja dan Maharaja II menjadi Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Jadi itulah bertukar-tukar. Itu zaman dulu kan. Jadi makin dekat dengan kita, musim yang kedua, maksud saya yang kedua ketiga ini lebih dekat tentang Mat Kilau, Tok Pulau Manis, Tok Kupaloh, Tok Janggut dan ramai lagi lah yang kita tak tahu, termasuklah yang mungkin kita tak pernah dengar, Tok Mengkarak, Tok Montok. Wow. Memang tak pernah dengar. Ini sesuatu yang perlu kita ikuti sebenarnya kan. Sejarah bagaimana ulama ini membawakan Islam itu sendiri. Dan untuk saya mungkin ada sebahagian dari penghormat kita yang mungkin kurang faham walaupun dah bertahun-tahun Jejak Rasul berada di kaca TV ya. Jadi pada kali ini pembawakan kita lebih kepada perkembangan Islam di Tanah Melayu ya. Tapi sebelum ni ya lebih daripada itu. Boleh ceritakan sikit? Okey, sebab kali ini kita nak fokus banyak negeri tak dapat. Jadi kita sedang berperingkat. Kali ini ada Pulau Pinang, ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Kalau macam kita pergi ke Pulau Pinang kan, kita jarang untuk selami sejarahnya. Sedangkan kalau tentang Tunku Syed Al-Aidid contohnya, orang ketiga terkaya di Pulau Pinang waktu itu selepas Francis Light. Dia boleh bagi dana pula kepada orang lain untuk pinjamkan wang. Jadi banyak tanah di Pulau Pinang sebenarnya adalah tanah wakaf. Masjid ni, kawasan ni. Kita tengok Syekh Omar Bashir semua tu, bagaimana peranan dimainkan oleh Kapitan Keling ketika itu. Hebat, mereka ni wakafkan benda yang hebat menjadi kaya raya, tapi mereka memilih untuk berwakaf. Jadi setengah tempat pula, macam kita tengok Pahang, Kelantan, Terengganu, ada perkaitan. Misal kata kalau British datang, semua benda nak dicukaikan. Jadi rakyat ni bangkit memberontak lah. Jadi antara yang penting adalah tentang peranan ulama' itu sendiri. Kelapa yang dia makan hari-hari, sirih junjung, semuanya kena cukai. Jadi rakyat tertekan, kena bayar itu dan ini. Maka ada pemimpin seperti Tok Janggut cuba ni. Dan kemudian bila mereka ni saya tengok ulama' ni ada karamah mereka sendiri. Kadang-kadang British isytiharkan dah pun terbunuh, tapi mereka masih lagi muncul. Ada satu tempat tu saya ambil Datuk Bahaman ya. Asalnya dah terbunuh dah, tapi rupanya di satu lepas sembahyang Jumaat tu ada orang tu bangun. Peliknya orang tua ni, kenapa dia tahu semua fakta ni? Dia ni siapa sebenarnya? Akulah sebenarnya Datuk Bahaman. Ramai yang declare siapa mereka di hujung usia. Sangat menarik. Dan saya percaya dramatik, betul. Tapi saya percaya ini memerlukan kajian yang menyeluruh kan untuk dapatkan episod yang memberi pemahaman. Cik Amin sebagai penyelidik. Saya pun itulah walaupun Tanah Melayu memang pada usia apa nak hafal banyak benda kan, memang tak terhafal. Jadi saya ambil keputusan untuk menjiwai. Sebab saya terinspirasi dengan kata Rumi, di mana pun kami berada, jadilah jiwa di tempat itu. Dah hafal fakta lagi, kemudian nak menjiwai lagi, memang mencabar jugalah. Memang mencabar. Tapi cabaran utama saya difahamkan 50 hari pengabaran di seluruh Semenanjung Malaysia. 50 hari. Jadi masuk ke kawasan yang saya rasa tak pernah masuk. Saya tak pernah sampai pun. Tempat ni adalah tempat di mana rakyat di Kampung Budi Kuala Lipis ni memberontak sebab mereka ni ialah rakyat biasa. Jadi bukan saya nak propak apa, tapi bila dah masuk usia yang matang ni, ada hari-harinya saya macam sedih dan menangis. Sebab rakyat masa tu terpaksa dengan tanpa senjata ditembak mati. Semuanya jelas sebab ada ulama' yang memimpin tentang keislaman. Malah kalau sebut tentang Terengganu pun, Sultan Terengganu yang pertama pun sangat akrab dengan ulama'. Apa-apa sikit bermancur dengan ulama'. Malah Sultan sendiri mengajar kitab di dalam masjid. Alhamdulillah. Hebat sangat perkongsian untuk episod kali ini. Dan mungkin ada sepatah dua kata Fetri untuk mereka menjadi penonton setia selama ini. Itulah bersyukur sebab kalau kita tak buat ni, orang pun macam ingat-ingat ni. Sebab kita banyak benda yang fiction, yang rekaan, tapi tak ada benda yang sisi faktualnya. Fakta kita nampak macam berlawan je. Padahal berlawan itu sebenarnya ialah berlawan untuk menentang penjajah demi Islam yang tercinta. Betul, kalau kita nampak mungkin filem ataupun rencana-rencana kita lihat yang mungkin disisipkan dengan sikit entertainment ya. Jadi untuk kita dekat sini yang inginkan fakta dan tepat ulama pewaris Rasul 3 merupakan musim seterusnya ini.
di mana ulama-ulama menjadi dan ada ulama ni mereka ada karya yang hebat. Saya sampai tengok sekali dah terhafal. Jadi kena tengoklah kali ni sebab rupanya orang jarang menggali. Tok Syihabuddin, kemudian yang saya sebut tadi Tok Menggarak, Tok Montok. Tok Montok ni tak siapa Tok Montok tu. Oh, tak tahu. Dia antara guru kepada Mat Kilau. Jadi mereka ni hebat-hebat, kadang-kadang ialah mengikut ceritanya. Ada syekh pada zaman dulu ni, mereka ni ada karamah, kadang pergi pagi balik malam, pergi Mekah. Jadi itu semua tergantunglah kepada wibawa yang Allah berikan. Ya, bagaimana siri ulama kita mencetuskan semangat juang suatu masa ketika dahulu, dan semuanya dibawakan oleh Puan Fitri Yahya. Sabtu dan Ahad 6.30 petang hanya di TV3. Terima kasih, sempat dibacakan oleh Fitri, jadi saya tak perlu sebut. Pastikan temu janji anda setiap Sabtu dan Ahad 6.30 petang hanya di TV3. Alhamdulillah. Baik, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Kita gulungkan Malaysia hari ini. Thank you. Terima kasih kerana masih bersama kita, dan insya-Allah untuk segmen ini kita bercerita tentang fakta bahawa bulan April ini adalah bulan awareness untuk autisma. Alhamdulillah. Kesedaran yang mana kita melihat ada satu kempen dijalankan SACE dan juga NASOM ya. Dan hari ini kita nak bercerita lebih lanjut bersama dengan tetamu kita yang elok saya perkenalkan. Ini dia Datuk Megat Ahmad Syarani Megat Syarudin selaku Presiden Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia NASOM. Apa khabar Datuk? Dan juga bersama kita Encik Zaidi Aziz, Ketua Video Rev Media Group, dan alhamdulillah kita semua sedang pakai button. Inilah dia lambang untuk memberikan kesedaran untuk autisma berwarna-warni begitu ya. Jadi boleh cerita lebih lanjut tentang peranan SACE dalam misi All About Autism ni. Silakan. Okey, SACE adalah satu portal media yang mana kami merangkumi laman web dan juga social media yang terbesar di antara yang terbesar di Malaysia. Kami banyak membuat liputan tentang berita-berita terkini, isu semasa dan sebagainya. Jadi bersempena dengan bulan April ini, kita akan menyambut bulan kesedaran autisme sedunia. Jadi kami sebagai SACE mengambil langkah untuk membuat satu kempen yang dipanggil All About Autism, atau dalam bahasa Melayunya segalanya tentang autism. Yang mana kami ingin memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan mendidik rakyat Malaysia apa itu autisme dan bagaimana topik ini perlu dibawa ke dalam masyarakat kita, sebab mungkin tak ramai yang cakna dengan isu ini. Mungkin ada yang tahu apa itu autism, mereka selalu dengar autism, tapi mereka tak faham apa itu autisme. Jadi kami banyak melaporkan di kami punya laman web dan juga video-video telah diupload dalam kami punya YouTube channel, kita punya Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan kami untuk bulan ini kami bekerjasama dengan NASOM, dengan tim Datuk Megat untuk bersama-sama memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan membuka ruang kepada golongan autistik ini untuk berkongsi cerita. Berkongsi cerita mereka tentang bagaimana mereka melalui kehidupan seharian sebagai seorang golongan autistik. Ini juga kita nak bawakan pemerhatian penonton sendiri ya Datuk, sebab kalau kita lihat dulu mungkin masyarakat tak terbuka, sekarang lebih terbuka untuk menerima pelbagai isu berkenaan dengan autism ini. Mungkin Datuk boleh perjelas tentang isu ini. Terima kasihlah TV3 menjemput NASOM di sini. Yang sebenarnya autism di Malaysia ni baru sangat yang rakyat fahami. Kalau 20 tahun dulu rakyat tak faham apa itu autism. Jadi atas kerjasama TV3 dan semua media-media telah banyak main peranan membantukan apa itu autism dan rakyat telah faham. Kalau ikut sejarah saya dulu, mula-mula saya ada anak autism, kita bawa di Ipoh tu naik slide, dia langgar budak tu. Allahuakbar. So parents tu marah saya. Dia kata, apa saya anak you langgar? Saya kata dia autism. Dia pula tanya, apa tu autism? Oh, tak apalah, you balik dulu lah kan, kalau you tak faham tu autism. Itu masalahnya kan. Jadi sekarang dah berbeza. Rakyat dah faham apa itu autism. Jadi mudah sikit kami NASOM ni buat kerja, walaupun NASOM ni telah wujud 37 tahun dulu. Sebelum 37 tahun oleh parents yang ada anak autism. Kami dalam board NASOM ni semua ada parents yang ada anak autism. Tidak ada satu parents yang tak ada anak autism. Saya anak saya autism dah umur 30 tahun kan. Dah lama dalam NASOM ni. Sebelum saya join NASOM pun saya join autism di US. Mesti saya tak tahu ada NASOM.
Saya join Autism US. Jadi ahli. Sekarang baru kita sedar dan kita gunakan NASOM untuk membantu. Dan kita bawakan apa yang dipelajari dari luar negara untuk membawa kesedaran untuk rakyat Malaysia di sini. Dan alhamdulillah dengan pelantar-pelantar media sosial dan sebagainya, autism semakin dan informasi tentangnya semakin berleluasa di luar sana. Tapi kalau kita cakap tentang early intervention ataupun pemantauan awal untuk ibu bapa di luar sana yang mungkin nak tahu adakah anak saya ini autism atau tidak, apakah gejala-gejalanya dan mungkin apa yang langkah yang harus dilakukan. Silakan. Dia anak autism ni kalau tengok kepada features dia, muka dia tak berubah. Tak berubah ya? Dia tak macam Down syndrome. Down syndrome you boleh tahu dia Down syndrome. Betul. Itu sebab bila anak kita autism buat hal, orang menuduh parents tak jaga anak dia. Betul. Kan? Jadi itulah bezanya. Jadi anak autism ni features dia sama kita macam normal, tapi yet dia masih lagi boleh faham apa itu. Cuma budak-budak autism ni dia tak ada eye contact. Jadi antara yang kita harus pantau ni bila anak-anak kita dari umur yang kecil tidak suka melihat kita dari sisi mata ya. Eye contact tak ada dan mungkin mereka ada certain movement yang mereka lakukan, what we call tics ya. Dan mungkin ini sesuatu yang kita boleh pantau atau faham. NASOM ada menyediakan kemudahan itulah untuk melatihkan mereka yang boleh kita pantau kan. Jadi dalam usia 3 tahun kita perlu hantar ke dia di center untuk dilatihkan mereka supaya dia boleh menyesuaikan diri dan boleh betulkan. Tapi kita tidak boleh mengharap 100% untuk dia ini kan. Datuk, bagaimana mungkin rakyat Malaysia sendiri boleh membantu golongan ini dan apa yang diperlukan oleh NASOM? Oh, banyak rakyat Malaysia bantu autism ni kan. Saya mengharap sangatlah soalan macam ni kan. Kerana kami di NASOM ni sangat memerlukan banyak kemudahan. Pasal kita ni NGO. Kita menerima grant daripada kerajaan pun tak banyak. Kalau kerajaan tengah stable, banyak dah pakai sekarang pun kita. Jadi kita perlukan satu kemudahan, kerajaan bantu. Cuma jadi apakah yang SIS harapkan dengan kempen All About Autism ini untuk bergabung tenaga dengan NASOM? Jadi seperti awal kita punya inisiatif untuk kempen ini, kami nak beri kesedaran kepada rakyat Malaysia lah. Seperti Datuk kata tadi, mungkin tidak ramai faham apa itu autisme kan. Dan kami juga bercakap dengan pakar, meminta nasihat daripada pakar bagaimana kita sebagai golongan rakyat Malaysia, rakyat awam ni untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk berhubung dengan mereka. Kita perlu faham bagaimana kerana pada saya dalam dunia ni kita penuh dengan warna-warni. Jadi golongan autistik ni juga adalah salah satu warna dalam kehidupan kita, betul? Jadi kami berharap dengan adanya kempen ini mendidik rakyat Malaysia, memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia bahawa adanya golongan autistik ini. Dan kalau kita tengok sebenarnya Abang Nas dan Kak Rina, kalau kita tengokkan dalam video yang kami upload baru-baru ni, golongan autistik ni dia ada sensory overload yang berlainan dengan kita. Kalau kita nampak cahaya ni nampak biasa je kan, audio kita dengar seperti biasa saja, tapi mereka sangat lain. Jadi di hujung bulan April ni kami juga akan adakan satu special playgroup yang mana kami menempatkan golongan autistik ini dengan ahli keluarga untuk bersama-sama beramah mesra lah, insya-Allah. Itulah. Terima kasih kepada Encik Zaidi Aziz kita, ketua video SIS dari Ref Media Group, dan juga Datuk Megat Ahmad Syahrani. Teruskan usaha anda sebagai Presiden Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Anda boleh pergi ke sis.com dan klik tab All About Autism untuk anda ikuti apa perkembangan terkini, dan kalau nak perlukan mungkin nak memberi bantuan di situ juga boleh luahkan ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Baiklah, untuk anda yang berada di luar sana, jangan lupa esok kita akan cerita tentang satu lagi isu kesihatan, iaitu koklear telinga kita untuk keseimbangan badan, bukan saja untuk pendengaran ya. Betul. Dan sedikitlah sebelum kita berakhir, ini TV9 menawarkan pek barangan dapur bernilai RM60 dengan harga serendah RM1.49 sahaja. Ada 13 barang, ada telur, ada minyak masak, beras, banyak lagi. Bukan itu saja, artis seperti Yasmin Hani dan Michael Ang dari program baharu TV9 Dapur Tempur Rara pun akan turut serta. Dapatkan pek janji berbaloi 149 di Rosyamart di Sungai Buloh pada 8 April bermula 11 pagi. Stok terhad, satu pek, satu keluarga je. Itu dia, janji berbaloi. Berbaloi juga untuk anda bersama kita di MHI esok. Seperti yang saya katakan tadi, isu kesihatan koklear telinga untuk para penonton kita. Jumpa lagi. Saya Hadrina Kasim. Saya Naz Rahman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye. Terima kasih. Sehalus santunmu yang indah, sejernih matamu yang bening,
begitulah manis kurnia kepadamu. Hidupmu dengan wahyu cinta, tak perlu pujian dunia, terhindar bunga-bunga dusta yang di muka. Oh Fatimah, kau terindah wanita mulia. Oh Fatimah, lambang cinta